Merdeka Lestari oleh Zaini Ujang. Kalau kau warga merdeka, mari bersama kita melestarikan alam raya, bermodalkan ketulusan, bersenjatakan kewarasan, berslogankan pembangunan mampan. Kalau kau berminda merdeka, mari bersama kita taburkan benih kehijauan. Mari kita suburkan bunga kelestarian. Ayuh, kita perangi penjenayah alam. Kita usir anasir yang membazirkan. Kalau kau berjiwa merdeka, ayuh bersegera melestarikan alam raya, supaya kehijauan terus bersemi, supaya gunung ganang masih tersergam menyeri, supaya air sungai jernih menghilir suci, supaya ombak mengusap mesra bibir pantai damai, supaya ruang angkasa cerah bersinar mentari. Ayuh kita bersama membangun lestari, sebelum puisi alam berlagu kelam. Sekian, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam merdeka kepada semua penonton yang bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dengan kerjasama UTM Raja Zahri Sofia Kasis kita dan Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita mengadakan webinar Merdeka Lestari bersama untuk memberikan tafsiran pengisian kepada makna kemerdekaan itu. Bersama saya pada ketika ini adalah 3 orang tokoh yang kita bawakan khusus kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama ialah Profesor Zaini Osman. Beliau anak kelahiran Kuala Terengganu, mendapat pendidikan di Amerika Syarikat sehingga ke peringkat Masters di University Chicago, kemudian melanjutkan pengajaran di ISTAC, Malaysia dalam bidang falsafah, dan pernah menjadi pengarah pertama kasis di UTM, kedua kasis di UTM. Beliau adalah tokoh dalam bidang pemikiran, peradaban dan ketamadunan. Jadi mungkin sumbangan beliau yang kita harapkan menerusi webinar ini adalah memberi gambaran yang bersifat ketamadunan tentang pengisian kemerdekaan. Apa khabar Profesor Zaini? Waalaikumsalam, terima kasih. Sekhabar baik Datuk Sri. Cantik baju Prof Zaini. Alhamdulillah. Ya, katanya adalah tenun Pahang. Ya, betul Datuk Sri. Ya, ada kelainan sedikit. Ya. Kedua, kita bersama dengan Datin Arkitek Kaniza Syafi'i. Beliau seorang arkitek yang praktis di Kuantan. Beliau telah selain daripada melanjutkan berasal daripada Terengganu juga. Kenapa Terengganu dua-dua ni? Beliau mendapat pendidikan di Britain, di Newcastle University dalam bidang seni bina. Seorang ahli seni bina yang banyak sumbangan kepada pembangunan seni bina di Malaysia, dan beliau juga memulakan inisiatif kebun kota di Pahang. Dan kita akan tanya, di Kuantan Pahang. Jadi kita akan bertanya beliau apakah inisiatif tersebut dan bagaimanakah pengisian kemerdekaan menerusi usaha-usaha yang beliau jalankan. Beliau juga akan kita undang untuk sama-sama bincangkan apakah perspektif rakyat Malaysia yang berada di Britain, bagi contohnya beliau, sebab beliau lama tinggal di Britain. Selain daripada itu, kita ada seorang lagi ahli panel, iaitu Dr. Zurina Mokhtar. Sekarang adalah Ketua Bahagian Sains dan Teknologi di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Beliau mendapat pendidikan awal di Universiti Malaysia Terengganu. Ini isu. Saya pun nampak Terengganu juga. ada ada kesamaan di situ. Saya baru perasan Dan kemudian orang Terengganu ni, orang graduate Terengganu ni kena pergi ke belajar universiti yang tersohor. Jadi beliau buat master dan PhD di Cambridge. Beliau bertugas di pelbagai agensi sebagai pegawai takbir dan diplomatik, dan beliau pernah berkhidmat di Kementerian Alam Sekitar dan Air di peringkat awal penubuhan dulu. Dan sekarang beliau di Jakarta. Jadi kita akan dapat perspektif beliau, Dr. Zurina, dalam konteks serantau. Jadi kita mulakan hari ini perbincangan kita secara santai saja ni. Boleh tak Prof Zaini memberikan sedikit komen tentang istilah, konsep dan makna kemerdekaan ini dalam konteks yang nak kita fahami pada hari ini. Silakan. Terima kasih Datuk Seri. Generasi muda kita akhir-akhir ini, dan saya fikir sejak merdeka pun, saya fikir kefahaman kita perkataan merdeka ni kita anggap kita bebas daripada penjajah. Tetapi asal usul cerita penjajah ini bukan bermakna kita saja Malaysia bebas daripada British ataupun penjajahan yang berbentuk selepas peperangan. Sejarah kemerdekaan sesebuah bangsa ini adalah satu sejarah yang melatari sejarah manusia sebenarnya, dan kita akan telusuri sekejap lagi. Perkataan merdeka sendiri berasal daripada perkataan Sanskrit, mahardeka, yang bermakna kekayaan, ada sumber kekuatan, dan ada juga perkataan yang disebut sebagai prosperity. Ini merupakan satu keadaan yang selalu dikaitkan dengan adanya kebebasan, adanya kebebasan. Tetapi dalam arti kata kemerdekaan yang kita faham sekarang ini, apa yang berlaku dalam sejarah kita, bagaimana kemerdekaan itu kita capai. Sebenarnya kita macam di Malaysia, kemerdekaan kita tidak berlaku dengan peperangan. Ini satu benda yang agak unik dalam sejarah manusia sebenarnya. Begitu juga dengan kedatangan Islam ke sini pun bukan dengan peperangan. Jadi itu satu benda yang agak menarik. Maksud saya peperangan yang bermakna kita yang berlaku peperangan dunia kedua itu sebenarnya bukan peperangan yang kita usulkan, yang kita asalkan. Dan kemerdekaan yang kita dapat sebenarnya Datuk Seri adalah bermula kerana British Empire pada masa itu sudah kehilangan keupayaan untuk menampung empire-nya. Dia berlaku kerana kekalahan British Empire di Eropah. Untuk menampung satu empire ni agak besar, dan keperluan ekonominya ataupun kekayaannya agak penting. Sebab itu Empire British ataupun empire yang kita kenal sekarang ni sebagai Commonwealth akhirnya terpaksa dipecah-pecahkan. Jadi sebab itulah kita nak merdeka itu ada juga sedikit penjajahan daripada Jepun dan sebenarnya kita bertentang dengan Jepun dan sebagainya. Tetapi kemerdekaan selepas itu kita usahakan secara apa yang dikatakan peaceful means, secara aman. Dan itu yang saya maksudkan. Jadi sejarah kemerdekaan kita ini berlaku kerana kerajaan ataupun Empire British tidak lagi dapat menampung kebesaran empire-nya. Sebab itu Paul Kennedy menulis tentang ini. Bagaimana sukarnya untuk menampung sesebuah empire. Dan ini berlaku dalam sejarah Datuk Seri. Bagaimana empire Greco-Roman, Yunani dulu. Bagaimana empire di Egypt pun jatuh. Empire sebelumnya. Jadi kalau kita tengok telusuri sejarah, British Empire dapat menakluk tanah-tanah orang Islam kerana kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Dan kerajaan Uthmaniyah dapat menakluk tanah di Byzantium, kerajaan Constantinople dulu, dan sebelum itu dan sebagainya. Tapi yang penting yang patut kita lihat adalah kemerdekaan yang patut kita fikirkan ini, dia ada dua aspek Datuk Seri. Biasanya kemerdekaan ini kita kaitkan dengan jiwa dan raga. Kemerdekaan jiwa dan raga. Betul tak? Kemerdekaan jiwa bermakna the freedom of the soul.
kebebasan kita untuk berfikir, untuk memaknakan diri kita sendiri. Kebebasan jiwa raga pula adalah supaya kita tidak mengalami apa-apa kesempitan hidup. Itu peringkat individu, tetapi peringkat bangsa ataupun negara, jiwa negara kita adalah identiti negara kita. Dan biasanya macam kalau di Malaysia kita kata bahasa jiwa bangsa. Jadi bahasa kita harus dibebaskan kerana bahasa itulah akan membawa pengertian-pengertian makna yang mengisi kefahaman kita, yang akan membentuk pemikiran kita supaya tidak berlaku apa yang dikatakan penjajahan minda. Kalau penjajahan minda yang berlaku ini, the captive mind, ini yang lagi takut. Dalam bentuk kebebasan raga bagi sesebuah bangsa, kita menjaga sempadan kita. Kita menjaga sempadan kita daripada penjajahan yang berbentuk ketenteraan, tapi yang lebih penting juga penjajahan yang berbentuk lain, contoh ekonomi, ya, di mana kita tidak mahu ekonomi kita ini dikekang oleh kuasa-kuasa luar. Begitu juga yang paling penting, Datuk Seri, yang saya nak tekankan di sini yang berkait dengan satu benda, satu aktiviti, satu usaha yang dilakukan oleh Datin Kaniza, iaitu kebebasan dalam makanan, food supplies, food security. Kerana dalam sejarah manusia, Datuk Seri, kawasan yang saya sebut tadi sebagai contoh kerajaan Uthmaniyah dan sebagainya, sejarah tamadun manusia berkisar di kawasan yang dikatakan Fertile Crescent, ya. The Fertile Crescent. Kita pernah dengar, baca dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita tak faham di mana sebenarnya Fertile Crescent itu. Fertile Crescent ini ataupun Al-Hilalul Khasib dalam bahasa Arab, dia bermula daripada kawasan Sungai Furat dan Dajlah, Euphrates dan Tigris. Dia pergi kepada asal hulu sungai itu yang bermula daripada kawasan yang dikenal sekarang ni di Turki, dan dia turun ke kawasan yang dikenal sebagai Jerusalem ataupun Palestin sekarang, dan ada pakar-pakar sejarah mengatakan Fertile Crescent ini sampai ke utara Mesir, dan ada juga yang memanjangkannya terus ke bawah ke lembah Sungai Nil. Itu yang dikatakan Fertile Crescent. Dan kalau kita tengok dalam sejarah tamadun manusia, di sinilah yang berlakunya tamadun manusia. Dan kalau kita tengok sejarah manusia yang paling awal di apa yang dikatakan di Sungai Furat dan Dajlah, Tigris, Euphrates, itu dikatakan Mesopotamia. Itu merupakan tempat duduknya kerajaan Babylon, Sumeria, dan akhirnya menjadi kerajaan Sasanian, Farsi, kemudian berpecah kepada Iraq. Dan kalau kita pergi ke Turki, ke kerajaan Uthmaniyah, kita turun ke kawasan yang dikatakan Palestin, itu dulu pernah menjadi tanah jajahan takluk Rom, Greco-Roman, di bawah Alexander the Great. Kemudian turun kepada Mesir, dan di situ kerajaan Firaun. Dan kalau kita tengok dalam sejarah manusia yang diceritakan, kalau kita ambil iktibar daripada Al-Quran, di sinilah berlakunya sejarah-sejarah para anbiya. Dan dia bermula dengan sebagai contoh, sejarah awal tanaman dan penternakan bermula di Babylon, Sumeria, 6,000 tahun dulu, ya. Dan begitu juga kalau kita tengok di Egypt ada pertaniannya yang bergantung kepada Sungai Nil. Dan kalau di Palestin dan sebagainya, kerajaan Rom dia mesti melebarkan tanah jajahan dia kerana dia memerlukan kekuatan ekonomi. Dan di situlah kalau kita lihat berlakunya penaklukan sesebuah jajahan itu kerana sumber ekonomi. Dan sumber ekonomi di Malaysia ini dikenali zaman dulu lagi, Datuk Seri. Sebab itu zaman Yunani, seorang ahli geografernya Ptolemy melakarkan peta dan mengatakan nama tempat tanah Melayu ini dikatakan the Golden Chersonis kerana banyaknya emas. Dan di situlah menjadi daya tarikan untuk datang dan mengambil ataupun menakluk tanah-tanah untuk sumber ekonomi. Pertama untuk tanaman, untuk sumber kehidupan, tanaman dan juga penternakan, dan akhirnya adalah untuk logam-logam untuk kelangsungan tamadun pada masa itu. Ya, Prof. Zaidi, boleh kita berhenti tentang itu, kita akan beralih kepada perspektif ketamadunan tu di peringkat akhir nanti. Cuma boleh. Kita nak say hi tu Dr. Zurina yang berada di Jakarta ni. Apa khabar orang Jakarta?
Alhamdulillah Bagaimana sihat. sambutan kemerdekaan Malaysia di Jakarta? Boleh ceritakan sikit? Okey, terima kasih Datuk Seri, terima kasih Prof Zaini. Saya amat tertariklah dengan penerangan Prof Zaini tadi, Datin Kaniza, semua pendengar kita pada hari ini. Jadi berbalik pada soalan Datuk Seri tadi, sambutan kemerdekaan warga Malaysia di Jakarta. Sebenarnya ini kali pertama saya menyambut Hari Kebangsaan kita di Jakarta, Indonesia. Sebelum ni saya pernah 5 tahun menyambutnya di UK. Saya sendiri baru tahu sebenarnya di Jakarta ni ramai warga Malaysia yang menetap dan bekerja di sini. Kalau di tempat saya bertugas, ASEAN Secretariat, kita ada lebih kurang 17 warga Malaysia yang bertugas di ASEAN Secretariat, dan untuk sambutan 31 Ogos ini seperti juga dengan kalau kita berada di luar negara, biasanya kita akan dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari Merdeka di kedutaan. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan menghadiri reception Hari Merdeka Malaysia di kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Apa yang saya ingin kongsikan di sini, yang istimewanya untuk kami yang bertugas di ASEAN Secretariat ni, kita akan diberikan satu hari cuti lah hari ini sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan negara masing-masing. Untuk kawan-kawan dari negara lain, mereka juga akan diberi cuti pada hari kebangsaan masing-masing. Jadi kalau dari perspektif serantau, sebenarnya bulan Ogos ni adalah satu bulan yang meriah, kerana 3 daripada 10 ASEAN Member States menyambut Hari Kebangsaan. Dan ASEAN Day juga adalah pada 8 Ogos. Jadi 8 Ogos kita ada ASEAN Day, 9 Ogos Hari Kebangsaan Singapura, 17 Ogos exactly 2 minggu lepas Hari Kebangsaan Indonesia, dan hari ini Hari Kebangsaan untuk Malaysia. Jadi pada malam inilah baru kita tahu bagaimana meriahnya sambutan 31 Ogos di Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zurina. Mungkin Datin Kaniza lama di UK ni, Datin Kaniza. Masa kat UK tu rasa tak kita terbebas daripada UK? Sedangkan kita duduk kat UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nak menjawab soalan dari Datuk Seri ya. Sebelum saya jawab ya, perasan tak hari ini semua 3 panel lain termasuk Datuk Seri nama bermula daripada Z ya, satu lagi common Datuk Seri, Zaini, Prof Zaini dan Dr. Rina. Saya ada Z juga tapi di belakang. Secara kebetulannya banyak perkara-perkara kebetulan hari ini. Okey, balik kepada isu pengalaman hidup di luar negara, terutama sekali di Britain ya. Saya bermula belajar di sana tahun 83 sehingga hari ini masih lagi berulang-alik ke United Kingdom. So tempoh masa pengalaman di sana itu agak lama lah ya. Satu perkara yang saya rasa mungkin semua pelajar-pelajar yang pernah belajar di England mempunyai pengalaman yang sama. Satunya kebebasan. Kebebasan berfikir, kebebasan melakukan segala apa yang kita mahu. Dari segi itu ada baik dan ada buruknya juga. Kerana kalau terlalu bebas, tak ada sekatan, prioriti atau keutamaan kepada apa maknanya menjadi seorang British atau menjadi seorang Malaysia tu kadang-kadang tidak diberi keutamaan. Masing-masing bebas mengkritik, bebas bersuara, bebas mempersoalkan segala benda. Kalau ada yang mengikuti situasi politik di UK sekarang ni, banyak perkara yang sentiasa dikhawatiri. Jadi pada saya ada perkara yang perlu kita bendung dari segi kita seorang Malaysia untuk tidak terlalu bebas dalam menyuarakan pendapat dan mengambil kira kepentingan ramai dalam sesuatu perkara. Fokus
kebaikan untuk ramai itu perlu diberi keutamaan daripada kebebasan individu. Saya rasa dari tempoh saya mula belajar di sana tahun 80 lebih sampai sekarang, banyak perubahan yang berlaku ke arah fokus kepada hak-hak individu, kelebihan kepada hak-hak individu daripada hak masyarakat ataupun kepentingan untuk negara itu sendirilah. Datuk Seri. Ya. Terima kasih Datin. Ini juga menarik. Banyak negara di Eropah sekarang ataupun di luar negara sekarang ini menghadapi masalah dari segi identiti diri. Persoalan lelaki ataupun perempuan pun sekarang ni ramai yang sudah terbabas sehingga kan tidak boleh ditanya. Ada universiti yang saya pun tak nak sebut di mana, apabila disebut tentang lelaki-lelaki perempuan-perempuan ini, akhirnya profesor itu diminta untuk letak jawatan sebab kononnya telah mencabuli hak asasi manusia. Jadi mungkin Prof Zaini kita boleh cerita tentang tu. Tapi sebelum tu Prof Zaini, saya saja nak bawa perbahasan kita ni ataupun perbincangan santai kita petang-petang ni. Janganlah serius sangat ya. Dalam Merdeka hebat-hebat saya pagi tadi duduk beracara di Dataran Merdeka sampai pukul 11 pagi lah. Tapi dalam keadaan panas tu memang banyak perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama. Ada satu puisi yang saya tulis sempena hari ni lah, tapi saya tulis kira-kira 8 bulan 8 tahun 22 sebab nak dapatkan tarikh 8822 tu. Dalam rangkap puisi tu, saya sebutkan tajuk puisi tu memaknakan merdeka. Kita masih belum merdeka jika masih terpenjara dengan dogma asing yang tidak berakar watan. Jika saling bercakaran merebut khazanah alam sehingga sanggup mencemarkan. Jika masih tidak bersatu dengan padu meredah denai terpencil supaya memakmurkan seluruh watan. Mungkin Prof Zaini boleh cerita sikit tentang kebebasan yang yang Datin Kaniza sebutkan tadi. Sehingga akhirnya terlampau bebas, terbabas. Ya betul Datuk Seri. Ini merupakan kebebasan yang Datin sebut tadi berkait dengan kebebasan minda. Sebenarnya inilah yang dikatakan risalah para anbiya dan mursalin untuk membebaskan pengibadatan ataupun menjadi hamba abdi kepada diri-diri perseorangan. Kerana itu yang berlaku dalam sejarah manusia sebenarnya. Penghambaan. Contoh kalau sejarah Nabi Musa dengan pengikutnya ataupun mereka yang yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa untuk bebaskan yang dikatakan ini kaum Yahudi ataupun Hebrew, Ibrani. Dalam sejarahnya mereka mahu membebaskan diri dari perhambaan. Di mana pada zaman itu Datuk Seri, mereka yang amat berkuasa sehingga dianggap sebagai dewa-dewa. Ini yang penting. Jadi penghambaan diri. Jadi Islam dan para anbiya membawa risalah untuk membebaskan kepercayaan, pegangan seseorang itu kepada kepercayaan dan pegangan pada Tuhan yang satu. Ini merupakan kebebasan beragama. Dan ini merupakan satu misi yang penting. Dan di situlah juga kalau kita tengok Datuk Seri, yang saya mulakan dengan Fertile Crescent itu merupakan bagaimana sejarah. Dia bukan sejarah yang berbentuk sekular. Saya dulu pernah terfikir kenapa bila kita baca sejarah-sejarah Firaun, Nabi Musa tak pernah disebut. Kita baca tentang sejarah Sumeria dan Babylon, Nabi Ibrahim tidak pernah disebut. Ya? So, kebebasan minda yang kita perlu tekan pada masa ini adalah kebebasan yang membawa diri kita sendiri itu, makna diri kita. Adakah kita hamba kepada kebendaan? Apakah kita hamba kepada, kadang-kadang kita macam hamba kepada kerja kita. We are enslaved in our work. Macam dulu, kalau dulu kita panggil slave labor kan. Sebenarnya kalau kita ikuti sejarah kaum Ibrani, Datuk Seri, agak menarik kerana mereka datang daripada Palestin tetapi diperhambakan di Mesir. Kemudian pernah kerana kekalahan di Nebukadnezar, raja daripada kerajaan Babylon Sumeria dulu,
menakluki Palestin, dan dan dia membawa orang-orang Yahudi ini ke Babylon dan membina apa yang dikatakan kota-kota Babylon. Jadi orang Yahudi juga membina macam piramid dan sebagainya. Kebebasan mempercaya, berpegang kepada agama yang satu, Tuhan yang satu, itulah satu bentuk kebebasan minda yang cukup penting. Kebebasan minda ni pula, Datuk Seri, dia berkait dengan kebebasan bahasa. Ini penting. Bahasa jiwa bangsa tadi. Jadi kalau kita isi dengan istilah-istilah yang datang daripada bahasa lain yang melangkari falsafah pemikiran kehidupan asing, maka kita akan membawa kehidupan sebagaimana yang dipelopori oleh pemikiran asing. Jadi ini satu benda yang agak penting dalam dunia yang tidak berbatas, dalam dunia internet ini. Kita harus sadar bahawa mungkin kita kata kita sama insan, tetapi asas-asas pemikiran kita tentang pandangan hidup, pandangan alam, worldview, itu perlu kita halusi dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, kita akan memperpanjangkan falsafah yang telah dipelopori oleh orang lain. Dan ini juga antara yang anehnya, Datuk Seri, kebebasan minda ini dimulakan oleh ahli falsafah Yunani kerana untuk membebaskan hidup mereka pada masa itu yang dikatakan diasaskan kepada a tragic way of life. Jadi pemikir seperti Socrates, Plato dan sebagainya menganjurkan pemikiran yang berbentuk mantiki, logical. Jadi Islam datang untuk mengisi dan menjawab kepada apa yang manusia alami pada masa itu, supaya penyembahan yang berbentuk kongkongan minda ini dapat dibebaskan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah pemikiran, bahasa memainkan satu peranan yang penting. Sebab itu bahasa-bahasa umat Islam dia berakarkan kepada bahasa Arab Al-Quran, bahasa Al-Quran. Kerana dia mengandungi apa yang dikatakan kata-kata kunci yang dapat membina intellectual framework, ya. Satu kerangka pemikiran. Dan kerangka pemikiran ini harus disuburi dengan bahasa. Walaupun kita yang mendapat pendidikan berbahasa lain, tapi itu memang sudah berlaku. Sebagai contoh, disebut oleh seorang ahli sejarah Islam, An-Nuwairi, pada abad 14 dalam bukunya Nihayatul Arab fil Funun wal Adab. Dia menceritakan bagaimana pemikir-pemikir Yunani itu, Socrates, Plato, Aristotle dan sebagainya, pernah pergi ke Egypt. Dan kita tahu Egypt berbahasa lain. Egypt berbahasa hieroglifik pada masa itu. Tapi mereka memperkembangkan bahasa mereka sendiri, menyuburkan falsafah dan pendidikan mereka sendiri. Yang akhirnya sampai sekarang pengaruh pemikiran barat yang berakarkan kepada falsafah Yunani, Greek ini, kepada Aristotle, Plato, Socrates, sampai sekarang disuburkan. Begitu juga pentingnya kita melihat bagaimana peranan ahli-ahli fikir Islam menterjemah karya-karya ini dan diolah sedemikian rupa supaya kajian-kajian dan penyidikan yang mereka lakukan itu membina ilmu dan pemikiran umat Islam, yang menyebabkan berlakunya apa yang dikatakan scientific revolution di barat pada abad ke-17 yang bergantung kepada kejayaan dan hasil usaha pemikir, ahli kaji orang Islam yang memperbarui segala macam tulisan yang dibuat oleh ahli-ahli fikir, ahli sains, para doktor yang berkecimpung pada zaman Yunani dan Greek itu, Datuk Seri. Terima kasih, Prof. Itu menarik, nampaknya semakin menarik, dan saya fikir kita masuk ke segmen pengisian kemerdekaan, ya. Jadi saya berbalik kepada puisi tadilah, nanti mungkin Datin Kaniza boleh ulas sedikit puisi ini. Sambutan ulang tahun merdeka untuk kesekian kali hanya bererti jika alam raya dilestari, supaya kehijauan semakin berseri, air sungai jernih menghilir suci, ruang angkasa cerah bersinar mentari, warga yang hidup menyumbang bakti. Saya juga nak tambah ni, warga juga dapat makan hasil tanaman sendirilah. Kalaulah kita
kaya, tapi ketika tertentu COVID sebagai contohnya, makanan tak boleh dihasilkan dalam negeri dan luar negeri, kita tak ada option lain selain daripada kita harus berdikari dari segi penghasilan makanan. Bukan itu saja, saya fikir reka bentuk rumah kita mesti mengambil faktor-faktor semula jadi yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita ni terikat kepada faktor-faktor luar. Baru ni saya pergi ke Terengganu, saya dapati ada usaha yang sangat besar di kalangan masyarakat Terengganu. Kenapa kita cerita pasal Terengganu hari ni? Dan saya dapati rumah Terengganu tu cukup istimewa. Rumah tradisional Terengganu itu, saya ditunjukkan macam mana semuanya lah, daripada atapnya, daripada tangganya, daripada ruang tamu dan sebagainya, itu semua dibina dengan konsep-konsep yang sangat berakar umbi kepada ketamadunan kita, kepahaman kita dan persekitaran alam sekitar kita sendiri. Dan begitu juga di mana mereka nak menjemur makanan, di mana perigi mereka, bendangnya di mana, semua di sekitar itu. Barulah jadi satu kehidupan. Saya diminta untuk komen satu kenyataan oleh orang yang bagi penjelasan pada saya tu. Dia kata, apalah gunanya rumah tapi semua tak ada. Yang hanya ada tempat tidur, tempat tengok TV, tempat makan. Itu bukan rumah namanya, itu adalah tempat persinggahan ataupun yalah, macam kita kata sangkal. Ya, Datin Khaniza mungkin boleh bagi komen sikit. Okey, Datuk Seri. Saya besar dalam suasana yang macam Datuk Seri cerita tu, di kampung ya, di mana di sekeliling rumah sumber makanan tu boleh didapati di sekeliling rumah. Majoritinya nenek saya tanam padi, tok saya nelayan. Masa dia tak boleh keluar ke laut, dia tanam macam-macam sayur-sayuran. Jadi kami tak kaya tapi tak hidup cukup. Sebab apa, dalam tanah 1 ekar tu pelbagai sumber makanan boleh dapat sendiri. Dengan ayamnya, dengan apa. Apabila saya mula berkeluarga, itu perkara pertama yang kenapa utama sekali kami kekal di Kuantan. Kedua, untuk memindah legasi kehidupan lestari itu kepada anak-anak. Supaya mereka tahu makanan tu bukan berasal dari supermarket. Rumah sepatutnya berupaya menghasilkan sebahagian keperluan kita walaupun sekecil-kecil manalah, tak semestinya. Sebab sekarang ni pengedaran ke bandar, rumah ataupun kawasan rumah itu agak sempit. Tapi di samping itu banyak teknologi yang boleh diguna pakai untuk menghasilkan makanan dengan kaedah-kaedah baru, dengan teknologi baru, dengan hasilnya yang jauh lebih baik ya, daripada bercucuk tanam di tanah itu. So konsep ini yang kami nak dekatkan ataupun nak kongsi di bawah apa yang kami lakukan di Kebun Kota. Kehidupan apa Kebun Kota tu apa? Boleh jelaskan saya, sikit. boleh Apa saya Kebun Kota tu, jelaskan sikit. Ya. Okey, saya share screen ya, saya share dokumen sikit ya. Okey, Kebun Kota ni asalnya dia sebidang tanah 55 hektar peninggalan mendiang bapa mentua saya, ayah kepada Datuk Muklis ya. Tanah tu bekas kuari. Bila suami saya dapat sebahagian dari tanah tu seluruh 14 ekar, kami fikir apa yang kita boleh buat pada tanah ni. Akhirnya disebabkan tanah itu harta pusaka, kita berpendapat lebih baik ia dikekalkan untuk generasi-generasi akan datang. Tapi salah satu masalah yang kita hadapi masa itu,
bekas kuari tak ada apa yang boleh hidup. Kalau boleh tengok dalam gambar tu 2006 tu, dia batu saja ya, dengan air. Dia ada sumber air tapi batu-batu saja. Hasil apa usaha kami untuk membersihkan kawasan kuari, untuk membersihkan air 10 tahun selepas itu, dia pulih kembali, hidup kembali dengan berbagai tumbuhan hijau, dengan ekosistem yang lengkap ya, dengan binatang, dengan serangga, dengan pokok. So dalam tempoh yang 10 tahun, pada saya mungkin kita rasa jangka hidup manusia tu lama, tapi dari segi alam sekitar 10 tahun tu pendek sangat ya. Betul. Kita boleh ubah situasi di mana kita pernah melakukan kegiatan ekonomi yang merosakkan alam sekitar. Kuari ni dia masa tahun 70-an, 60-an banyak buat jalan di sekitar Bandar Kuantan. Lepas tu bila bandar dah besar, kuari ni dihentikan. So kebun kota ni bermula dari situ. Bermula daripada tanah yang di tanah pusaka suami saya, Datuk Mukhlis Chua. Saya rasa dia ada kot mendengar. Dalam tanah seluas tu, kita ada kolam tadahan air seluas 1.4 ekar yang mampu menampung 2.64 million gallons air. Air pada kami dalam tempoh kita berusaha menghidupkan tanah ni adalah kehidupan. Tanpa air tidak ada apa boleh hidup kat kawasan tu. So tugasan pertama yang kami buat membersihkan air. Membersihkan air. Itu saja. Membersihkan air. Suami saya sebagai engineer, dia menggunakan pelbagai kaedah lah untuk membersihkan air itu. Ambil masa setahun untuk kami bersihkan air itu. So matlamat asal dia membaik pulih ekosistem tapak kuari yang terbiar dari tahun 98. Lepas tu selain daripada itu, kita memang membuat rancangan awam persediaan keperluan sumber asas sendiri tanpa perlu terlalu bergantung kepada sepenuhnya kepada sumber luar. Itu air dan makanan. Ini dua perkara yang kami fokus ya. Ketiga, legasi untuk generasi akan datang dalam bentuk harta hidup, a living wealth. Maknanya pokok-pokok, air, riadah keluarga. Kalau tengok gambar tu, satu gambar anak-anak saya harvest kita punya dabu air yang pertama ya. Lepas tu yang bawah tu mendiam mak mertua saya ya. Yang turut sama berkebun. Advokasi kami, kepercayaan, matlamat lah, our calling lah basically, keselamatan jaminan makanan dan kedaulatan makanan untuk semua. Itu fokus kami sekarang ni, untuk merealisasikan satu konsep komuniti setempat dapat merasa nikmat makanan yang sihat, makanan yang bersih, makanan yang kita tahu asal usulnya yang dihasilkan sendiri di sekitar bandar. So kita boleh sambung lagi tentang tu, menarik ni. Dari segi mengisi kemerdekaan ni banyak, maknanya kita jamin kedaulatan makanan ni. So ada istilah yang kedaulatan makanan. Mungkin kita bagi peluang sikit kepada Dr. Zurina dari segi perspektif beliau dari luar negara, khususnya dari perspektif rantau ASEAN ni, tentang semangat cintakan Nusa ketika berada di luar negara dan bagaimana berbanding dengan negara kita ni, orang Malaysia dan orang luar. Mungkin boleh share sikit dengan kita. Ada slide pun lah. Okey, sila. Dr. Zurina. Okay, Datuk Sri. Saya share lagi sekali slide tadi. Okey.
Okey, terima kasih atas soalan tadi Datuk Sri. Jadi saya akan berkongsikan sedikitlah tentang Merdeka Lestari dari perspektif rantau ASEAN. Sebelum saya pergi kepada contoh-contoh pengisian Merdeka yang Lestari, saya ingin bercakap sedikit tentang ASEAN itu sendiri, Association of Southeast Asian Nation. Mungkin kita ramai yang telah tahu sejarah pembentukan ASEAN, tapi apa yang selalu membuatkan saya bangga adalah ini. The founding fathers of ASEAN adalah 5 pemimpin ini, dan salah seorangnya adalah Tun Abdul Razak. Dan ASEAN sendiri telah ditubuhkan pada 10 tahun selepas kemerdekaan kita pada 1967. Dan tarikh 8 Ogos adalah tarikh sambutan Hari ASEAN sejak tertubuhnya ASEAN pada tahun itu. Selain daripada Tun Abdul Razak, kita juga ada pemimpin-pemimpin lain daripada Philippines, ada Malik daripada Indonesia, Tanat Koman daripada Thailand, dan Sinnathamby daripada Singapura. Untuk sambutan Hari Kebangsaan negara-negara ASEAN, sebenarnya ini adalah satu yang pada saya amat menarik jika kita lihat kepada sejarah Hari Kebangsaan ini, sebagaimana yang Prof Zaini pada awal tadi telah menyatakan untuk Malaysia adalah sesuatu yang unik untuk kita mencapai kemerdekaan tanpa ada pertumpahan darah. Dan ini adalah tarikh-tarikh negara-negara ASEAN menyambut Hari Kemerdekaan masing-masing. Yang terawal sekali adalah Philippines 12 Jun 1898 dan yang paling baru sekali 23 Februari 1984. 84 tarikh saya tahun saya lahir lah. Jadi untuk penubuhan ASEAN 8 Ogos, sejak daripada hari itu 10 negara ini menyambut Hari ASEAN pada 8 Ogos, dan perkembangan terbaru kita juga baru saja menerima minat ataupun put forward the interest to join ASEAN. Timor Leste mungkin akan menjadi negara yang ke-11 untuk join ASEAN lah dalam masa yang terdekat ini. Okey, ini adalah contoh sambutan, spelling itu Ogos, sebab kalau Indonesia di Agustus. Ogos sambutan Hari ASEAN pada tahun ini. Jadi salah satu perkara yang kita tekankan untuk ASEAN dari perspektif serantau adalah ASEAN Decarbonization Plan. Decarbonization Plan ini akan kita umumkan pada bulan September tahun ini, di mana kita akan menunjukkan pencapaian-pencapaian negara ASEAN dalam mencapai target GHG emission from the business as usual scenario 2030. Semua negara ASEAN ada target-target tersendiri. Jadi apa yang kita lakukan di peringkat ASEAN adalah kita bantu negara-negara ini untuk mencapai target masing-masing. Ini juga adalah salah satu contoh hubungan baik ASEAN dengan apa yang kita panggil sebagai dialog partners. Kita ada banyak dialog partners negara-negara luar, dan lately akhir-akhir ini kebanyakan event ataupun inisiatif kita menjurus kepada program-program yang lestari. Baru-baru ini 13 Ogos kita menyambut anniversary ataupun anniversary ASEAN dan EU yang ke-45 dengan acara berbasikal di seluruh Jakarta. Dan event ini sebenarnya adalah satu event yang berterusan, satu pertandingan yang masih lagi berlangsung sehingga hari ini. Kalau kita lihat dalam gambar ni, sebenarnya yang kat depan tu semua ambassador. Jadi we really walk the talk lah. Kita tak saja okay we fund this some activity, lepas tu kita bagi staff-staff ASEAN untuk join, tapi kita memang pastikan ambassador semua akan hadir dan memeriahkan aktiviti-aktiviti lestari ini. Okey, di Jakarta sebenarnya program ni dah lama ya, kita panggil HBKB, Hari Bebas Kenderaan Bermotor. Jadi pada selalunya hujung minggu, Sabtu Ahad, jalan-jalan besar ni akan ditutup dan dihaskan untuk acara berbasikal, acara senaman olahraga lah. Dan benda ni dah jadi satu budaya di Jakarta. Dan di sini juga kita ada sistem gage, ganjil genap untuk mengurangkan emission, GHG emission, di mana kenderaan yang plat numbernya ganjil hanya dibenarkan berada di jalan raya pada tarikh-tarikh ganjil, dan tarikh genap, yang genap je lah yang boleh. So maksudnya kita kena really plan our journey lah kalau ke satu tempat tu. Sebab kat sini dia ada sistem gage, ganjil genap. Okey, untuk pengisian Merdeka Lestari ini,
saya akan berkongsikan pengalaman saya sendirilah berada di Indonesia ni, Jakarta, lebih kurang setahun lah. InsyaAllah Oktober ni dah setahun di sini. Saya dapati pengisian merdeka di sini lebih lestari dan lebih unik berbanding dengan apa yang kita selalu buat di negara kita. Mungkin kerana di Indonesia sendiri negaranya besar, rakyatnya berbilang kaum. Kalau di Indonesia saja saya rasa provinsi atau daerahnya lebih 30 daerah ya. Dia punya apa yang dipanggil sebagai kabupaten ada lebih 500. Kabupaten ni macam regency dan lebih 90 kota-kota di Indonesia. Okey, untuk sambutan Hari Kebangsaan 2 minggu lepas, tema yang dipilih adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan di sini sebenarnya dia punya pengisian tu lebih kepada pengisian di peringkat komuniti dan kejiranan, di mana memang meriah lah. Dia akan anjurkan program-program sukan rakyat. Dan pada masa ni kita boleh lihatlah Presiden Jokowi sendiri lari dalam guni, memang seronok lah. Kalau di pejabat pun di office kita buat juga, anjurkan juga sukan-sukan rakyat ni untuk menyambut Hari Kebangsaan. Okey, ini saya kongsikan beberapa tradisi unik yang dianjurkan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah sebenarnya dia ada satu aktiviti yang unik untuk daerah itu, di mana di peringkat komuniti mereka akan menganjurkan dan menyambut 17 Ogos ini untuk sama-sama meraihkan kemerdekaan. Barikan ni adalah salah satu yang menjadi signature kalau barikan di Malang, satu daerah di Indonesia, di mana rakyat berkumpul, orang kampung berkumpul untuk mengadakan kenduri rakyat. Kita pun ada, tapi ini disambut untuk memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan. Tarikatan adalah satu upacara di mana lagu-lagu patriotik dinyanyikan dan ada acara deklamasi sajak untuk memperingati pahlawan-pahlawan sebelum ini, dan ini kebanyakannya dibuat di daerah Bandung. Tirakatan sebenarnya, pacu kuda, lomba kuda, lomba duyung, pertandingan perahu, pawai jampanan ni saya rasa satu yang unik dan kita boleh kaitkan dengan konsep kebun kota, from farm to table, kerana konsepnya orang kampung akan mengumpul hasil-hasil tanaman dan dia akan diusung di setiap jalan di kampung dan mereka akan kongsikan hasil-hasil ini, dan konsepnya lebih kurang konsep from farm to table lah. Tapi pada hari kebangsaan itu hasil ini dikongsikan bersama-sama, dan parisan adalah simbolik memperingati pahlawan-pahlawan semasa kemerdekaan. Dan kalau kita lihat kebanyakan upacara ni dibuat di kawasan-kawasan yang hijau, yang latar belakangnya adalah alam sekitar yang dijaga dengan baik. Jadi ini pada saya lebih kurang setahun di sini adalah tradisi-tradisi yang unik, yang menarik dan mungkin kita boleh contohi untuk dibudayakan di Malaysia. Dan ini juga adalah salah satu gerakan spesifik ataupun satu gerakan anak muda yang dipanggil sebagai Generasi Hijau Indonesia yang menerapkan gaya hidup ramah lingkungan ataupun environment friendly. Sepanjang sambutan bulan ini Merdeka di Indonesia, kita tahu banyak pertandingan, banyak upacara yang dianjurkan. Jadi Generasi Hijau ini memastikan bahawa bendera-bendera yang dipakai adalah bendera-bendera yang dari jenis kain, supaya tahun depan boleh digunakan lagi. Okay. Lomba kebersihan ni saya rasa satu yang menarik, pertandingan kebersihan. Mungkin KASA boleh anjurkan pertandingan kebersihan sungai sempena Hari Merdeka. Kalau di Malaysia kita ada hindari plastik sekali guna, di sini dia panggil diet kantung plastik. So kita kena diet lah, hindari dan seterusnya kurangkan penggunaan plastik. Membungkus hadiah dengan kertas bekas ataupun kertas yang recycle, dan akhir sekali yang biasa dianjurkan adalah kempen menjaga bumi pertiwi. Jadi saya rasa setakat ini sahaja dulu saya kongsikan, dan saya rasa apa yang baik yang
jadikan budaya dan tradisi di Indonesia ini, Sempena Hari Merdeka, mungkin boleh kita bawa ke negara kita, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zurina, ini menarik. Acara-acara kita ni perlu dimasyarakatkan, bukan hanya di kalangan pembesar-pembesar negara di satu tempat yang khusus. Jadi akhirnya orang duduk depan TV. Untuk makluman, pagi tadi KASA telah membuat satu program kita panggil Merdeka Lestari Berkudah. Rakan-rakan kita turut sama di Putrajaya, berampiran dengan Alamanda itu, dan kudah pagi ini naik basikal. Sebab nak round satu Tasik Putrajaya tu sambil bawa bekas untuk kutip sampah dan sebagainya. Pada masa yang sama, pastikan pengunjung-pengunjung yang biasanya kalau waktu cuti macam ni ramai datang ke Putrajaya untuk beriadah, dapat sama-sama pastikan kawasan kita tu kawasan yang bersih. Dan ini juga penting sebab disebutkan tadi di Indonesia tu ada hari-hari tertentu. Di Kuala Lumpur akan bermula pada Oktober atau September ni, satu hari yang 24 hours, 22 jam tak boleh masuk di beberapa jalan utama di Kuala Lumpur. Dan sebagai peringatan kepada semua bahawa teknologi yang kita gunakan sekarang ini, teknologi yang banyak pengalaman mencemarkan alam sekitar sehingga menyebabkan perubahan suhu bumi berlaku, peningkatan perubahan iklim dan sebagainya, yang harus kita berhijrah, kita merdeka daripada teknologi yang mencemarkan ini. Jadi kemerdekaan kita tu harus dilihat dari konsep yang pelbagai, bukan hanya merdeka dari segi cengkaman politik sahaja, tetapi dari segi amalan-amalan yang tidak baik. Yang baik tu kita akan ikut dan kita akan sanggup berkorban untuk yang baik. Contohnya kami di KASA telah bermula kira 2 bulan, 3 bulan yang lalu berbasikal ke pejabat. Bukan beriadah ke pejabat, berbasikal ke pejabat. Jadi saya telah komited setiap minggu saya sekali, sehari saya akan berbasikal ke pejabat, asalnya sebulan sekali. Dah komited ni, rupanya Prof. Zaini daripada Bangi pergi ke pejabat saya 9.7 km saja. Saya nak sebut dengan Prof. Zaini pun malu sebab beliau berbasikal, sekali basikal 20-30 km. Saya 9.7 km. Kalau naik atas basikal tu lebih kurang 20 minit saja sebab kita ada 8 traffic light. Jadi saya pun tak ada reason untuk tidak berbasikal ke pejabat, kecuali saya contohnya awal pagi tu saya kena pergi tempat lain, jadi saya terus ke tempat tersebut, ataupun hari hujan. Kalaulah dua perkara ni tak berlaku, mungkin saya akan berbasikal, insya-Allah. Doakan 2 kali seminggu contohnya, dan kita jadikan budaya. Dan saya juga telah ingatkan kepada rakan-rakan saya, kita di kementerian ini kita sebut tentang net zero, low carbon dan sebagainya. Cara yang paling mudah sekali ialah tukar kenderaan kita. Sama ada kita kurang menggunakan kenderaan, maknanya kurang bekerja, ataupun kurang pergi ke tempat tertentu, kita gunakan kemudahan seperti webinar dan sebagainya untuk mesyuarat dan sebagainya, ataupun kita naik basikal kalau rumah yang dekat. Contohnya mereka yang tinggal di Putrajaya itu rata-rata berada dalam lingkungan 5 km radius daripada pejabat, daripada rumah ke pejabat dari rumah. 5 km ni kalau Prof. Zaini basikal berapa 10 minit. Malu nak cakap lah. Bagi orang yang biasa berbasikal ni tak perlu pun. Betul. Sebab pegawai-pegawai saya yang naik basikal, pegawai-pegawai KASA yang berbasikal ke pejabat dari Putrajaya itu, ada tu yang 11 minit, ada yang 10 minit, ada yang terlewat sikit sebab ada traffic light kat situ 14 minit. Sampai ke pejabat tak perlu. Separuh tu tak tukar baju pun, tak payah mandi, tak ada isu tentang nak mandi pagi dan sebagainya kalau setakat 10 minit berbasikal. Jadi kita nak berbalik kepada pengisian kemerdekaan ni, supaya merdeka kita ni bukan merdeka hanya laungan semata-mata. Kita kena buat sesuatu. Kita kata nak mengatasi masalah pencemaran, kurangkan pengimportan makanan. Datin Khaniza tunjukkan bahawa kita boleh menghasilkan makanan. Malah lebih efisien lagi. Kita boleh jual pun sebahagian daripada hasil tu. Kalau kita tengok di Indonesia sebagai contohnya, banyak tempat-tempat yang kita tengok kalau pergi ke Bandung tu, sawah padi mereka tu sangat kecil, ya, tetapi diusahakan. Dia tak biarkan begitu. Begitu juga di Jepun, ya. Ada satu petikan kata-kata dalam puisi Merdeka Lestari ni, saya minta Prof. Zaini ulas ni. Kalau kau berjiwa merdeka, ayuh bersegera melestarikan alam raya.
supaya kehijauan terus bersemi, supaya gunung ganang masih tersergam menyeri, supaya air sungai jernih mengilir suci, supaya ombak mengusap mesra bibir pantai damai, supaya ruang angkasa cerah bersinar mentari. Ayuh kita bersama membangun lestari. Jadi prosa ini dari segi philosophical framework lah untuk kita departing from the colonized framework ataupun daripada framework yang kerangka pemikiran yang sebetulnya satu penjajahan kepada kita sebab kita dipaksakan. Contohnya sekarang kita dipaksakan naik kereta pergi tempat kerja. Kalau tidak kita tak boleh bekerja. Ya. Ataupun kita dipaksakan makan makanan yang diimport. Kalau tidak kita tak boleh makan nasi sebab beras tak cukup dalam negara kita. So bagaimana pandangan Prof Zaini? Ya, Datuk Sri, terima kasih. Kita balik semula kepada tujuan manusia dihantar ke muka bumi ini dikatakan sebagai khalifatullah fil ardh. Menjadi penjaga, memegang amanah untuk mengimarahkan bumi ini. Jadi mengimarahkan bumi ini bukan memusnahkan bumi ini, tapi menyuburkannya lagi. Jadi dalam menyuburkan itu kita lihat juga dalam sejarah insan terawal, Datuk Sri, cukup menarik kerana anak-anak Nabi Adam alaihissalam bermula dengan penternakan dan pertanian. Ya, cerita Habil dan Qabil. Dan disebut banyak dalam Al-Quran tentang tanam-tanaman, kebun-kebun dan bagaimana diceritakan bahawa syurga itu dipenuhi dengan kebun-kebun dan sebagainya. Kita harus mempunyai satu pilihan untuk membuat pilihan yang baik. Itu yang dikatakan, ditarifkan oleh Profesor Syed Naqib Alatas, Tan Sri Syed Naqib Alatas, ikhtiar bermakna memilih yang lebih baik. Jadi macam Datuk Seri nak berkayuh, satu pilihan yang baik, tapi kadang-kadang pilihan itu disempitkan kerana contoh jalan tidak dibuat. Jalan kemudahan untuk berbasikal tidak dibina yang mesra basikal. Ya. Sebagai contoh macam saya penduduk di Putrajaya, jalan utama masih lagi memberati kenderaan-kenderaan yang bermotor. Ya. Hatta jalan-jalan basikal dan pejalan kaki dikuasai oleh motosikal. Itu satu benda yang agak menyedihkan. Dan membahayakan sebenarnya untuk mereka yang ingin berbasikal. Kalau kita tengok contoh di kota London, banyak jalan-jalan utama ditukar kepada jalan yang meimbangi pengguna basikal. Bukan begitu, Datin? Di London dibesarkan lorong-lorong untuk basikal. Jadi memudahkan dan dipermudahkan dengan adanya tempat-tempat berhenti seketika untuk basikal. Saya fikir di sinilah anjakan paradigma pemikiran pengangkutan kita perlu kita buat supaya dalam pembinaan kemudahan-kemudahan awal yang berbentuk jalan raya ataupun lebuh raya disediakan sedikit tak besar untuk basikal ini. Ya. Dan dia juga membolehkan usaha untuk pembaikan pulih jalan raya. Kalau perlu berlakunya kemalangan dan sebagainya, orang boleh ke tepi dengan jalan basikal itu yang lebih selamat. Setakat yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai contoh, lorong basikal yang dibuat tu kadang-kadang jadi tempat orang parking kereta. Jadi saya nak sebut satu lagi tentang yang daripada aspek ketamadunan, Datuk Seri. Saya bimbang bagi orang kita, saya sebagai orang yang mengkaji sejarah dan tamadun, kalau kita tengok tamadun-tamadun besar yang lama dulu, ahli kaji purba seperti arkeologi dan sebagainya, bila mereka gali, mereka tak jumpa sampah-sampah yang tidak biodegradable. Yang dijumpa barang-barang yang bernilai, Datuk Seri, yang boleh dijual berjuta-juta sekarang ni. Jumpa sekeping duit lama, jumpa belanga daripada tanah liat yang lama jadi artifak yang boleh yang bernilai tinggi. Tapi kalau 500 tahun daripada sekarang dibuka jumpa plastik. Apa nilainya? Jadi kita satu tamadun yang tidak menambah nilai untuk masyarakat masa depan. Itu satu benda yang agak memalukan kita sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau kita gali tempat-tempat pelupusan sampah nanti tidak ada benda nilai, yang tidak ada benda yang boleh di recycle. Itu yang agak satu anjakan pemikiran yang patut kita fikirkan supaya apa yang kita tinggalkan itu dia boleh jadi benda yang bernilai. Dan ini agak merusingkan bagi saya lah, orang yang mengkaji tamadun. Yang saya agak
tertarik dengan peninggalan-peninggalan sejarah lama. Tidak ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan, yang tidak bernilai maksudnya. Jadi ini satu benda yang kita patut fikirkan, Datuk Seri, supaya dalam kita menilai masa depan kita, ya, memaknai kemerdekaan kita ini, kita harus mengisi supaya kita dapat membuat pilihan dalam polisi-polisi kita, dan juga yang lebih penting, kadang-kadang polisi ini bergantung kepada permintaan rakyat, ya. Jadi rakyat harus ditukar juga pemikiran dia tu supaya ada suara yang mahukan perbaikan dari segi kemudahan awam. Dia jangan nanti top down saja, tapi bottoms up tak jadi. Jadi ini satu benda yang kita patut fikirkan bersama supaya dalam kita mendidik generasi baru, kita harus mendidik sifat sayang pada alam sekitar. Yang mana kita harus tahu tentang kepentingan air dan bagaimana kebersihan air itu adalah satu sumber kehidupan. Macam Datin sebut tadi, mula-mula dia start dengan membersihkan sumber air, ya. Di situlah tanaman akan hidup subur. Kita tahu bahawa air ini dia merupakan sumber kehidupan. Tubuh manusia tak ada air, dehydration, boleh mati. Begitu juga bumi, tanpa air dia akan jadi kontang. Terima kasih Datuk Seri. Ya, terima kasih Prof Zaini. Ini menarik. Saya fikir Datin Khaniza disebut-sebut tentang ni. Tapi yang penting, ya, apabila kita pergi ke kebun kota ni, saya melawat sekali aja, tapi saya selalu dapat perkembangan terkini. Keluar daripada kebun kota, air yang keluar daripada kebun kota selepas digunakan untuk menghasilkan ternakan ikan, lepas digunakan untuk membasuh sayur-sayur, membasuh ikan yang ini, air yang keluar daripada kebun kota tu ada yang sama bersih atau lebih bersih lagi yang dilepaskan ke sungai. Biasanya bila kita nak buat sesuatu, lepas tu air kita guna tu, kita lantak engkau lah, siapa punya hal, ini cerita orang lain di hilir, ya. Ini bukan kisah saya dah. Ini what I'm here for is make sure that I can do my work. Menghasilkan makanan, ikan, ternakan. Sebab salah satu daripada masalah kita dalam menguruskan sektor pertanian di negara kita ialah penternak. Sama ada penternak lembu ke, ayam ke, khinzir ke, mereka ni mencemarkan alam sekitar. Sebahagian besarnya, ya. Di mana ada ladang ternakan, di situlah masalah alam sekitar. Kepada sungai yang di hulu muka sauk contohnya. Sedangkan pengalaman saya yang kenapa kita bagi recognition kepada kebun kota ni, dia pastikan sebelum keluar daripada kebun kota tu, yang kecil je kebun kota ni, tapi hasilnya banyak. Air itu lebih bersih ataupun sekurang-kurangnya sama bersih. Betul kan, Datin Khaniza? Betul. Kita kelas 1. Boleh minum airnya tu, Prof Zaini. Wow, that's interesting. Ya, tak sama dengan pemikiran dulu. Pemikiran dulu saya gunakan air ni, orang di hilir pandai engkau lah. Ya, that's your business. Saya meet the minimum qualification asalkan jangan disaman. Tapi konsep yang nak diutarakan oleh kebun kota ni berbeza, bukan begitu, Datin Khaniza? Ya, Datuk Seri. Pada kami itu satu kewajipan kami pada alam. Mengguna air dengan cara baik, sebab kami lalui proses bagaimana susahnya untuk membersih air yang kami simpan yang 2.7 juta gallon yang ada di kebun tu. Jadi kami tahu apa-apa yang kami lakukan di tanah seluas 5.5 hektar tu, dia tidak boleh memudaratkan alam sekitar, sama ada dalam tanah, di atas tanah tu, ataupun apa-apa yang keluar dari tanah tersebut. Itu prinsip yang kami pegang dari mula kita buka tempat itu dah tahun 2006, mula kerja situ sampai sekarang. Masih tidak berubah. Kualiti air selain daripada tu, kaedah yang kami guna berbalik kepada alam, ya. Mengguna phytoremediation, menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk membersihkan air. Sebab Allah jadikan sistem alam ni lengkap. Bila kita ubah sesuatu, berlaku
imbalance. So apa yang kami buat di situ memastikan sistem ekologi itu sentiasa tidak diganggu-gugat. Apa-apa yang kita buat mesti ada timbal balik untuk memastikan dia sentiasa saling pergantungan tu complete. Kita tak nak pindah, tak nak ubah, tak nak rosakkan apa-apa dalam aktiviti harian kita, bertani, membeli ikan. Kita tak nak sistem tu menjadi off balance. Sebab tu perkara pertama yang sebut tadi, untuk membaik pulih ekosistem tanah seluas 5.5 hektar. Datin Khaniza, memerang selalu ada kat situ. You biarkan je makan. You tak pergi bunuh pula memerang tu. Ya, macam-macam kita ada. Tapi mungkin itu rezeki dia orang lah kot untuk sharekan. Dia dah makan puas, yang lain tu kita dapatlah. Jadi kita tak nak melawan memerang ataupun burung, babi hutan, monyet. Ini sebahagian daripada ekosistem sebab kami bersebelahan hutan simpan berserah. So nak tak nak memang terpaksa mencari kaedah yang lebih sesuai untuk menangani, berkongsi hasil apa yang kami usahakan di kebun tu bersama-sama haiwan-haiwan apa-apa yang ada di situlah. Tapi alhamdulillah setakat ni kita mencukupi untuk hasilkan segala ulam, sayur-sayuran untuk kafe yang kami jalankan di Roots. Datuk Sri, kalau saya boleh mencelah sikit Datuk Sri. Ya. Seronok pasal saya teringat apa yang Datin Khaniza buat ini. Saya teringat bahawa dalam kitab fiqh kita, antara bab yang pertama diajar adalah Kitabut Taharah. Dan bab menyucikan, dan itu bermula dengan bab air. Tapi diajar supaya jenis-jenis air, kelas-kelas air mutlak contoh. Jadi kita kena belajar juga, harus ditekankan juga di kalangan kita orang Islam, kita bukan sahaja pengguna, tapi kita harus menjaga amanah supaya air yang kita guna itu jadi air yang mutlak juga. Jadi ini yang diusahakan oleh Datin Khaniza ni satu benda yang cukup baik. Kerana ada satu pepatah yang elok kita sama-sama hayati, iaitu use it but leave it as good as you found it or better. Jadi ini satu benda yang patut kita hayati bersama, bahawa dalam fiqh Datuk Sri diajar kitab najasah, benda-benda yang mencemar. Tapi kita tidak menghayati, memperbesarkan pemikiran yang Datuk Sri sebut tadi tu kan. Pemikiran supaya kita menjaga air mutlak dalam bab kitab taharah, dan juga menjaga supaya pencemaran dalam bentuk najasah itu kita besarkan konsep ibadah ini. Terima kasih Datuk Sri. Ya, Dr. Zurina, dari segi perspektif ASEAN, rantau ini rantau yang sangat kaya dengan kepelbagaian biologi. Kalau kita tengok, rantau ini juga adalah rantau di mana menjadi tumpuan kepada para penjajah yang dulu. Hampir semua penjajah ada di sini. Ya, Belanda, selain daripada British, Portugis datang sini, Belanda, apa lagi? Jepun dan sebagainya. Memang kalau nak dijajah, antara kawasan yang sangat menarik untuk dijajah ialah di rantau ASEAN ni. ASEAN, betul. Lepas daripada kita merdeka, negara merdeka, dan selepas itu kita nak memperkuatkan ASEAN yang sedang kita dokong sekarang ni. Ada tak usaha-usaha supaya kesamaan dari segi inisiatif dasar supaya kelestarian alam sekitar ini menjadi sesuatu benda yang lebih penting? Biasanya tempat-tempat yang paling teruk sekali disebutkan tentang pelombongan, tentang pembalakan, tentang apa-apa semua dikaitkan dengan rantau seperti ASEAN ni. Okey. Terima kasih Datuk. Sebelum tu saya nak cakap lah, masa di Kasar dulu saya terlepas peluang untuk melawat kebun kota masa ada field trip dulu. Tapi insyaAllah balik Malaysia nanti saya nak melawat kebun kota nanti. Boleh Datin? Jadi berbalik pada soalan tadi, saya rasa soalan tu adalah satu soalan yang penting ya untuk kita
bincangkan dalam forum ini. Betul, Datuk Seri, ASEAN ni memang kaya, kebanyakan negara ASEAN kaya dengan sumber-sumber semula jadi. Bukan saja biodiversity tapi sumber-sumber mineral, galian dan sebagainya. Sebab itu cara ASEAN beroperasi sebenarnya jika kita bandingkan dengan regional pact yang lain sedikit berbeza. Okay? Kita lebih kepada konsensus. Kita tak ada kuasa veto, apa-apa pun kita mesti cuba untuk tidak interfere pada level nasional. Kita tak boleh interfere, tetapi kita perlu mencapai konsensus. Sebab itu kalau mesyuarat-mesyuarat ASEAN ni selalunya panjang. Nak mencapai konsensus tu memang susah. Jadi apa yang cuba kita bawa bermula hujung tahun ini dalam ASEAN Summit adalah apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi tentang ASEAN Decarbonization Plan. Kita tahu jika kita bercakap tentang ASEAN, kita bercakap tentang 10 negara yang tahap pembangunannya berbeza-beza, ketersediaan terhadap perkara-perkara berkaitan renewable energy ataupun kelestarian, pembangunan mampan ini berbeza. Jadi kita cuba seimbangkan dan cuba bantu melalui dana-dana yang kita perolehi daripada dialog partners. Jadi apa yang kita cuba bawa adalah satu framework ataupun roadmap untuk decarbonization plan peringkat ASEAN. Dan kita juga mengambil kira target-target di peringkat national untuk decarbonization plan kita. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih. Very politically worded crafted. Prof Zaini, kita balik kepada kemerdekaan ni. Kita mungkin ada seorang 3-4 minit macam tu. Apa hasrat Prof Zaini supaya masyarakat kita ni lebih cakna? Merdeka tu bukan hanya cuti 31 Ogos, dan adalah nyanyi-nyanyian yang dibuat. Sebagai orang tu dia kata saya tak dipilih hari ni untuk pergi berarak. Jadi agak kecewa. Ada yang kawan-kawan saya yang anak-anak mereka ni agak kecewa sebab nak pergi tu bukan semua orang boleh pergi. Orang yang ada kriteria-kriteria tertentu, ada yang tak terpilih pun. Dia rasa macam tahun ni tak dapat meraihkan hari kemerdekaan, dia kata, sebab tak dapat berarak, sebab tak terpilih. Sebagai individu, bila kita diberikan makna dan diberikan harapan dan kesempatan untuk merdeka, what should we do sebagai individu kepada sebuah negara? Kalau sebagai setengah orang, kalau merdeka tu dia ingat dia nak bercuti, nak berehat, ya, nak pergi ke pantai ke pulau ke dan sebagainya. Saya rasa itu boleh, tapi kita boleh isi dengan pengisian yang sebagaimana yang saya sebut tadi, mengimarahkan amanah kita sebagai khalifah fil ardh. Benda yang kecil sebagaimana disebut, kalau kita ada halangan di jalan raya, kita hilangkan halangan itu. Jadi sebagai contoh, kalau kita pergi tempat-tempat beriadah, kita pastikan bahawa sampah kita tidak tinggalkan. Kita jangan jadi manusia sampah, tapi manusia yang kudah, maknanya kutip sampah kita. Ini satu benda yang kemerdekaan bukan diri kita saja, Datuk Seri. Kemerdekaan alam sekitar. Kita harus merdekakan alam sekitar daripada pencemaran dan juga sampah-sampah yang akan menyebabkan kita tidak dapat menikmati alam sekitar. Contoh, kalau ada keramaian dan sebagainya, lepas tu memang berselerak sampah. Kalau kita pergi tempat-tempat berkelah dan sebagainya, sehingga kan kita hilang selera. Ya. Contoh, kalau itu yang maksud saya tadi, macam alhamdulillah, macam di air terjun Sekayu sekarang ni sudah ada polisi. Sampah kita kena kutip, bawa keluar bersama kita. Jadi kita tinggalkan tempat itu selesa untuk pengunjung seterusnya. Tidak ada masalah dengan sampah. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya, dia bukan makna kemerdekaan saya sendiri seronok untuk diri pribadi saya, tetapi kemerdekaan ini dia juga amal jama'i. Dia jadi satu fardu kifayah, Datuk Seri. Kita harus lihat memerdekakan negara kita ini sebagai satu amalan fardu kifayah yang kita besarkan dalam konteksnya bukan hanya untuk bergembira, ya, tetapi kita untuk melaksanakan fardu kifayah untuk mengimarahkan amanah kita sebagai khalifah fil ardh. Terima kasih Datuk Seri. Dr. Zurina, patutnya Prof Zaini last kali tadi ini. Okey, tak apalah, saya balik pada Dr. Zurina. Ada apa-apa harapan? Saya sebutkan tadi apa yang kita harap dapat sama-sama kita laksanakan.
Okay, pendek saja respon saya untuk soalan Datuk Sri. Sebenarnya saya nak bawa satu peribahasa Melayu lah. Saya tahu peribahasa ni kalau kita dengar macam klise, tapi memang ada betulnya peribahasa ni. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Lebih baik negara sendiri. Semasa saya belum ada peluang untuk tinggal di luar negara, saya rasa peribahasa ni macam klise. Kenapa nak duduk dekat negara sendiri kalau ada emas dekat negara orang kan? Tapi bila kita dah rasa sendiri, memang betul. Tak kiralah sekaya mana negara, sesebuah negara tu, semoden mana, sebenarnya memang tempat terbaik adalah negara kita sendiri. Tak kisahlah sedap mana fish and chip dekat UK, sedap mana bakso dekat Indonesia ni, nasi lemak Malaysia juga paling sedap. Jadi berbalik kepada soalan dan juga puisi sajak Datuk Sri tadi, pada saya merdeka sepenuhnya adalah aset termahal sebuah negara. Malaysia kita dah 65 tahun ya merdeka daripada jajahan, dan untuk itu sebagai warga yang merdeka dari segi jiwa dan minda dari cengkaman penjajah, seharusnya kita terus perjuangkan kemerdekaan ini dan kita manifestasikan melalui pembangunan mampan. Saya rasa itu saja respon saya pada soalan tadi. Ya, Datin, ada satu soalan saya nak dapat ni tentang adakah dari segi teknologi dan dari segi keuangan kita boleh menjadi negara yang sifar net zero lah. Istilah zero emission salah ya. What we are saying is net zero. Dia ada konsep berbeza tu. Zero emission itu memang emission ada. Kita hidup ni pun kita menghasilkan CO2. Ya, tetapi bila ada pokok, karbon dioksida itu akan serap pokok. That is net zero. Apabila kita menghasilkan sesuatu, kita kena serap balik. Jadi mungkin dalam konteks pengalaman kebun kota contohnya, adakah perkara yang environmentally sound ini mungkin pada setengah pihak nampak macam susah dan mahal dan luxury. Komen Datin kalau boleh kaitkan sikit dengan pengalaman di UK, orang sekarang ni berbasikal tak ada orang naik kereta di London. Salah satu prinsip asas kami untuk berkebun ya, menggunakan kota ni untuk menampung kos dan keperluan harian. So economically, kalau nak kata dari cerita itu, kalau katalah saya baru-baru ni saya ada buat presentation pada Putrajaya punya team ya, menanam sendiri. Bila kita berupaya menghasil makanan sendiri, keperluan untuk membeli itu kurang. So dari segi economic point of view, memang kita berupaya untuk menjana ekonomi tempatan. Macam hari-hari saya bila saya kutip, saya timbang berapa nilai dia di pasaran sekiranya saya membeli ya. Jadi akhir kutipan hari itu 2-3 hari lepas, nilai dia dalam RM35. Barang yang saya kalau saya tak tanam sendiri, saya perlu beli. Nilai itu sendiri, katalah semua orang berupaya menampung sebahagian daripada keperluan makanan daripada beli makanan import, berupaya menanam sendiri dalam local environment. That is pada saya satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan negara secara keseluruhan, walaupun kegiatan itu dilakukan secara individu. Dari segi itu, carbon footprint untuk makanan tersebut jauh lebih kecil berbanding pada makanan yang kita import yang datangnya setengah tu dari US, dari Argentina, dari New Zealand, dari China. Kita ada 132 partner import yang ekspor makanan ke negara kita. Yang bernilai 55.5 bilion sekarang ni. So dari segi keupayaan untuk melakukan tu, kalau setakat nak tanam 3-4 pasu makanan dekat rumah untuk mencapai menghasilkan makanan, tak ada kos pun, nilai dia mungkin tak sampai RM100 dari segi investment lah. So ia bukan sesuatu yang mahal. Apa yang kami buat di kebun kota,
kita menggunakan bahan-bahan guna pakai semula dari construction industry ya, untuk buat kebun. Kita tak beli barang baru sebab kita terlibat secara langsung dalam construction, kita guna itu. So sama ada benda ini dari kegiatan macam ini mempunyai nilai kos yang tinggi? Tak, pada saya tak. Banyak kaedah yang boleh diguna pakai untuk kita menghijaukan satu kawasan tu tanpa berbelanja besar dan ia memberi manfaat dari segi local ekonomi lah. Sri. Ya, okey. Kita telah berbicara kira-kira 1 jam 20 minit dan pada hari yang meriah sempena 31 Ogos 2022 ini, sempena Tarikh Keramat ini, kita mengutarakan satu mauduk yang sangat penting, bagaimana kita merdeka bukan hanya bergantung kepada kerangka pemikiran yang lalu dari segi memakmurkan bumi ini, tetapi juga kita perlu lestarikan. Profesor Zaini telah menyebut bahawa ini adalah fardu kifayah dan kita harus berganjak daripada pemikiran yang terkongkong dengan option yang sangat sedikit, iaitu menggunakan kerangka lama yang ada. Termasuklah kita terperangkap dengan satu-satunya cara nak pergi kerja ialah dengan menaiki kereta ataupun kenderaan bermotor. Bagaimana cara kita untuk bekerja dengan kaedah yang lain, dan banyak negara telah mula menapak ke arah itu dengan cara mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca daripada asap, daripada pembakaran bahan api fosil, sama ada mereka menggunakan kenderaan elektrik ataupun menggunakan pengangkutan awam ataupun berbasikal dan sebagainya. Masing-masing cuba untuk membebaskan diri daripada kerangka lama ni. Iaitu yang kita nak supaya masyarakat kita faham bahawa sebahagian daripada kerangka lama itu dipaksakan kepada kita sehingga kadang-kadang kita tak ada option lain dah. Itulah, nak makan mesti beli beras. Beras itu daripada negeri seberang. Beras itu daripada luar. Sebab apa? Sebab kita tidak merdeka dari segi penghasilan makanan. Dan Datin Khaniza sebutkan kepada kita bermula dengan kecil-kecil dulu. Dan kita boleh bermula dengan beberapa pasu tanaman di rumah kita. Kalaulah ada 30 barangan yang kita kena beli untuk makan, sekurang-kurangnya kita hasilkan 5-6 dan kita share dengan jiran kita, atau kita boleh start menjual. Dan ini inisiatif yang dibuat. Ada juga beberapa kebun komuniti yang saya terlibat secara langsung di Lembah Kelang ini, yang menggunakan air sungai, yang menggunakan baja yang dicampur dengan sludge, treated sludge daripada sistem pembentungan negara. Ini cara-cara kita untuk memakmurkan lagi negara kita, dan kita harus berfikir ke arah itu. Dan kita juga mendengar pandangan daripada Dr. Zurina yang sekarang berada di Jakarta, di ASEAN Secretariat, bagaimana negara jiran kita menyambut kemerdekaan di segala peringkat dengan penglibatan hampir semua masyarakat, merayakan dan memeriahkan dengan kaedah-kaedah tertentu. Dan ada juga pandangan bagaimana untuk tahun 2023 nanti kementerian seperti Kementerian Alam Sekitar dan Air dapat mengusulkan beberapa kaedah untuk kita merayakan Hari Merdeka ini dengan cara yang lebih tersendiri, bukannya dengan stereotip yang biasa, dan pada masa yang sama melibatkan masyarakat di seluruh peringkat, dan mereka tak perlu jalan jauh ke ibu kota ataupun ke bandar tertentu, tetapi di perkarangan rumah mereka dapat sama-sama memeriahkan. Tapi untuk jangka masa panjang, mungkin kita boleh bersetuju dengan semua ahli panel bahawa untuk memaknakan kemerdekaan ini kita perlu berbuat sesuatu, dan antara perkara yang penting ialah pastikan bumi kita ini tidak terus dirosakkan. Alam sekitar kita ini dapat dijaga, dilestarikan, sebab di sini tempat kita hidup dan kita makmur. Apalah gunanya kita merdeka dari segi politik, dari segi ekonomi, tetapi tempat kita ini adalah tempat yang sangat bahaya untuk untuk kita tinggal. Itu juga dengan masyarakat kita seterusnya. Saya nak mengakhiri webinar ini dengan ucapan terima kasih kepada semua penonton yang bersama kita. Pada hari ini saya kebetulan petang ni ada tugas resmi yang lain dan saya harus berhenti pada pukul 4.30 ini. Dan kepada Profesor Zaini, terima kasih
memberikan pandangan perspektif peradaban. Kepada Datin Kaniza, terima kasih kerana memberikan satu contoh yang dekat dengan kita dan kita boleh lihat sendiri bagaimana inisiatif yang di luar kotak untuk kita merdeka dari segi melestarikan alam sekitar, pada masa yang sama kita dapat menghasilkan makanan. Ya. Tidak ada sumber yang tidak digunakan dapat ditunjukkan sebagaimana inisiatif yang telah dibuat. Dan begitu juga terima kasih kepada Dr. Zurina yang saya tahu di Indonesia sedang bercuti mungkin. Malam ni akan ada acara rasmi di kedutaan. Salam kami kepada semua yang ada di majlis tersebut dan terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan ulang kembali puisi Merdeka Lestari sebagai penutup majlis kita dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada penganjur Kementerian Alam Sekitar dan Air dan Raja Zaris Sofia Kasis di UTM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka Lestari oleh Zaini Ujang. Kalau kau warga merdeka, mari bersama kita melestarikan alam raya, bermodalkan ketulusan, bersenjatakan kewarasan, berslogankan pembangunan mampan. Kalau kau berminda merdeka, mari bersama kita taburkan benih kehijauan. Mari kita suburkan bunga kelestarian. Ayuh, kita perangi penjenayah alam. Kita usir anasir yang membazirkan. Kalau kau berjiwa merdeka, ayuh bersegera melestarikan alam raya supaya kehijauan terus bersemi, supaya gunung ganang masih tersergam menyeri, supaya air sungai jernih menghilir suci, supaya ombak mengusap mesra bibir pantai damai, supaya ruang angkasa cerah bersinar mentari. Ayuh kita bersama membangun lestari sebelum puisi alam berlagu kelam. Sekian, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64.